pasal penubuhan Surabaya Kehakiman? Ialah kita mengalu-alukan dalam kerajaan untuk mengadakan Suruhanjaya perlantikan hakim-hakim, menaikkan pangkat hakim dan disiplinkan hakim sebagaimana diumumkan baru-baru. Saya rasa baik, tetapi apakah cadangan dia terhenti setakat membawa cadangan kepada Perdana Menteri? Tak beza dengan keadaan sekarang. Sepatutnya dia dipisahkan daripada eksekutif, antara judiciary dan eksekutif. Itu yang ramai orang tuntut supaya perubahan ini dilaku. Semoga perlantikan itu boleh dibuat oleh satu badan bebas seperti komisen yang dicadangkan, tetapi tak semestinya dirujuk kepada Perdana Menteri, tetapi terus kepada Agong, yang di-Pertuan Agong. Itu yang kita harap akan dilakukan. Krisis kehakiman lewat 80-an, kerajaan buat keputusan untuk tidak mohon maaf. Tapi kerajaan melalui Perdana Menteri mengumumkan pemberian ex gratia kepada mereka yang terlibat. Apa komen? Sebab ini agak kontradik antara dua benda ni. Tak ada, saya cakap tadi bila saya ditanya. Saya kata ini adalah keputusan kerajaan semata-mata mengenai pembayaran ex gratia. Itu adalah bayaran kepada orang yang terkilan, artinya jadi mangsa dalam kes tribunal ini. Tidak merupakan bayaran ganti rugi kepada mereka yang terkilan. Tetapi saya rasa sukar nak baiki keputusan yang dibuat oleh tribunal, kerana itu adalah sesuatu yang dilakukan di bawah undang-undang, di bawah perlembagaan. Jadi kalaulah nak kita baiki keputusan itu, mungkin kena rujuk balik kepada penubuhan tribunal pula. Tetapi mereka yang terlibat sudah pun lebih umur ataupun sudah tak ada lagi, kerana sudah meninggal dunia dan sebagainya. Dia ada melibatkan dengan kumpulan 11 tak? Yang sebelum ni, yang bawa benda ni. Saya tak tahu macam mana nak kaitkan dengan kumpulan 11. Kumpulan 11 setahu saya telah membawa kes ini kepada Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Persekutuan di ketika itu, semata-mata kerana di situlah tempat yang perlu kes ini dirujuk. Tetapi selepas daripada itu, tindakan ini dibuat walaupun dituduh hakim berkenaan terlibat dalam politik, tetapi tidak pernah ditimbulkan dalam perbicaraan tribunal tempoh hari. Jadi saya rasa tak ada kena-mena. Berkenaan dengan Datuk Seri Anwar, apa pandangan tentang kenyataan dia bahawa parti pembangkang ni yakin untuk kerajaan sebelum banyak jawapan yang kita boleh beri. Satunya boleh jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim cuma nak main politik dengan kita dan menunjukkan cerita. Tetapi satu hal yang lain pula, kita tak boleh pandang remeh kepada perkara ini. Mungkin benar berlaku, sebab keadaan sekarang ini tak boleh kita pandang ringan, oleh sebab majoriti kita di parlimen tak begitu besar, tak seperti selepas pilihan raya 2004 yang mana kita mempunyai lebih daripada 2/3 suara. Jadi kemungkinan ada di antara ahli-ahli parlimen telah pun menyeberang ke pihak yang lain. Itu Allah alam lah, saya tidak tahu. Tetapi perlu diingatkan bahawa setiap daripada golongan ahli-ahli parlimen mesti diberi layanan yang baik, terutama sekali mereka dari Sabah dan Sarawak dalam keadaan sekarang.
dalam mana kita mengharap kepada sokongan daripada ahli-ahli parlimen dari Sabah dan Sarawak, dan tak boleh kita ke tepi begitu sahaja perasaan dan pandangan mereka. Penyertaan mereka dalam kerajaan pusat itu mesti diberi perhatian serius kerana mereka mempunyai bilangan yang lebih besar dari segi persen kali ini dalam parlimen kita. Dewan Rakyat akan, ahli-ahli Dewan Rakyat akan angkat sumpah dalam tempoh 3 hari lagi, termasuk yang aku. Ada sebelum ni desas-desus bahawa akan timbul undi tidak percaya dan sebagainya. Tapi yang utama sekalinya, inilah pertama kali bahawa apabila Dewan Rakyat bersidang, Barisan Nasional menghadapi pembangkang yang kuat. Jadi adakah ahli-ahli UMNO khasnya akan lebih kritikal terhadap pimpinan dan terhadap kerajaan di Dewan Rakyat? Mungkin ya, mungkin tidak. Setakat ni kita tengok sokongan terhadap tu macam ni, bila tu dah mulakan gerakan macam ni. You orang betul bagi tahu saya.